Wanita ni seorang insan yang istimewa kerana ciri-ciri kelembutannya, tinggi dia punya nilai kesabaran, dan biasanya wanita-wanita sekarang ni memang bijak. Wanita ini adalah seorang insan yang sukar untuk kita fahami. Dia banyak menggunakan bahasa kiasan. Jadi perlu memahaminya dengan lebih mendalam lagi. Bagi saya tentang wanita ni, dia seorang yang berkarisma dan seorang yang teguh pada satu prinsip yang hidup dalam hidup dia. Saya menghormatilah kejaya sebagai seorang wanita di Malaysia. Pada saya sangat mencabar dan mereka adalah sangat tabah dan saya kagum dengan semua yang bergelar wanita di Malaysia. So, selamat Hari Wanita dan tahniah kerana anda dikurniakan ketabahan dan kecekalan yang tinggi untuk menjadi wanita. Alhamdulillah, itu yang kita mahukan, semangat yang berkobar dan juga keterujaan kita untuk menyambut hari kemerdekaan. Baik, tadi faham wanita, faham wanita. Semestinya saya amat menghormati wanita dan seharusnya wanita harus kita bersama-samalah. Tidak ada perbezaan gender sepatutnya di situ. Itu yang kita inginkan. Okay. Tapi ada seorang wanita yang sangat tabah dan juga sangat berketerampilan. Kita akan kongsikan dengan anda siapakah tetamu istimewa sebentar lagi. Tapi seperti yang kami kongsikan awal tadi, kuis Sehati Sejiwa. Apakah kita telah pun ada penyanyi yang ingin mengambil bahagian dalam kuis hari kebangsaan kita? Hello, selamat pagi. Hello. Hai, okey, bukan wanita, lelaki. Hello, siapa sana? Siapa sana? Saya Azmi. Azmi. Baik Azmi, kita nak dengarkan mungkin beberapa baris yang Azmi boleh nyanyikan kepada kami pagi dengan ini. Penuh semangat Azmi. Apa dia? Dengan penuh semangat. Penuh semangat. Okey, tapi saya saya cuba ya. Cuba. Demi tanah yang bertuah, taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu ibu. Batuk pula. Tak apa, teruskan. Putih dari utara selatan juga timur ke barat, teruk gagah Sabah Sarawak, sehati sejiwa. Betul nyanyi ni? Itu rap ke nyanyi ke tu? Nyanyinya, liriknya betul. Lirik betul. Dia punya baik. Kod dia takut. Terima kasih Muhammad Azmi. Nanti terus berhubung dengan pihak produksi kami. Kita ada juri yang akan menilai nyanyian tersebut. Adakah kita ada seorang lagi pemanggil? Okey. Kita ada seorang lagi pemanggil? Kita ada seorang lagi? Okey, tak apa. Kita biarkan juri menilai berapakah markah untuk nyanyian tadi. Apa pun seperti kami janjikan, raikan kehebatan wanita. Selamat pagi wanita hebat yang berhormat Datuk Sri Wani Abdul Karim. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Jadi sama-sama kita hendak meraikan Hari Wanita dengan tema raikan kegemilangan, dan sebenarnya terima kasih atas yang telah memberi ucapan yang begitu bersemangat kepada wanita. Tapi satu tadi nak peringatkanlah, saya rasa tanpa wanita kita tidak ada. Secara biologinya memang saya harus akui dan juga akur perkara itu. Okey. Baik, YB, sebelum kita memulakan perbincangan tadi, dari tahun 1962 telah kita raikan Alhamdulillah Hari Wanita di YB. Kadang-kadang masa ni berlalu sebegitu rupa. Tadi calculation tu berapa? Dah 53 tahun. 53 tahun. Jadi syukur Alhamdulillah perjalanannya begitu jauh. Sebab itu juga bila kita pilihkan tema raikan kegemilangan, kita cuba hendak rangkumkan di dalam sambutan kali ini dengan mengadakan pameran yang bersifat perjalanan. Kita nak mencatatkan segala perjalanan perkembangan pembangunan wanita di Malaysia. Jadi kita buat macam time tunnel yang insya-Allah boleh dilalui, dan di situ kita melihat sebab pentingnya kita mengetahui sejarah. Supaya wanita tu bila dia membuat sesuatu, dia ingatkan saya ni buat yang sebelum saya ni lagi hebat, so saya juga mesti menukilkan kehebatan wanita yang sekarang ini. Ini yang kami nak provokasikan lah, bangkitkan kepada khususnya wanita angkatan sekarang ini. Sebab bagi saya semuanya ada potensi untuk menyumbang. Yang penting YB sentiasa melihat ke arah saya.
Artinya saya diperlukan penyokong di situ. Okey, YB, saya percaya itu merupakan salah satu daripada elemen untuk kita nak membangkitkan ataupun mengenal sejarah Hari Wanita. Tetapi juga kami perlu faham kenapa Hari Wanita itu perlu kita raikan, perlu kita ada penghayatan di dalam satu sambutan itu, YB. Secara rasminya 25 Ogos adalah tarikh keramatlah untuk wanita. Itu memang setiap tahun kita akan meraihkan macam kita meraihkan hari-hari lain, hari kemerdekaan hari ini. Jadi dikatakan hanya satu hari itu saja ke kita mengingatkan wanita. Zalia, bukan. Tetapi itu ada signifikan yang saya ini soalan memang selalu saya kena jawab. Selalu tanya kenapa hari ibu? Padahal hari ibu hari-hari, hari bapa hari-hari. Tetapi itu adalah mengajak keseluruhan kita untuk kita memikir sejenak. Kadang-kadang kita boleh muhasabah, kita boleh memikir di manakah perjalanannya, khususnya bagi mereka yang betul-betul dalam bidang ini, kita panggil the champions yang menjuarai penglibatan wanita dan sebagainya. Kita ambilkan 25 Ogos untuk kita audit lah. Kita auditkan apa yang kita renung balik buat. sikit. Renung. YB, dalam satu temu ramah sebelum ini, sempena Hari Ibu, tak silap saya dengan YB sendiri, ada inisiatif oleh kementerian untuk memberikan waktu fleksi kepada para pekerja. Sebab kita di Malaysia ni kita bertuah sebab wanita banyak peluang, tetapi support system ataupun sistem sokongan tu nak pergi nak jadi hebat, tapi anak siapa nak jaga. Jadi bagaimana inisiatif tu sekarang ini bagaimana? Jadi syukur Alhamdulillah kita telah memulakan, sebab saya percaya dengan we walk the talk. Kita sebut, kita wawarkan tapi kita tak buat. Jadi kita dah mula daripada Mac hari itu, kita mula dan kita buka. Tapi seperti biasalah Salih dia tu apa orang kata, kita dah terbiasa dengan disiplin pergi kerja pagi balik petang tu, jadi dia macam teragak-agak. Tetapi ada dalam 60 lebih yang mengambil bahagian. Ada 3 option. Kita bagi 3 option. Satu tu time anjal, bermakna dia masuk lambat tapi dia pun balik lambat, asalkan sebab kita tak mau go against general orders dan sebagainya. Jadi masa hari tu, satu hari tu memang mesti ditepati. Jadi dia katalah dia nak siapkan dulu anak-anak dan segala-gala yang ni, ini balance, ini work life balance. Jadi barulah dia masuk kerja jam 10 kata dan dia balik jam 6. Jadi ada tu merasakan itu very convenient, especially di Kuala Lumpur ni sebab dengan traffic jam dan sebagainya. Jadi tapi ada tu dia mengambil setiap minggu satu hari untuk dia bekerja dari rumah. Meaning to say dia ambil Friday ke atau dia ambil hari Senin supaya weekend dia tu dia panjangkan. Elemen integriti Tapi disiplin. Dan ada satu tu dia compress satu minggu mengikut masa satu minggu tu, tapi dia kerja, dia over lunch, dia pakai time lunch dan sebagainya supaya dia dapat juga hari yang ekstra yang dia hendak gunakan bersama dengan keluarga. So flexi work arrangement ni is kita nak menyeimbangkan balance, work life balance, supaya sebagai wanita yang berkerjaya tetapi dia juga adalah seorang ibu dan sebagainya, nak mendidik anak. Jadi ni salah wanita. Sebab wanita yang jadi bila yang participate ni ramainya wanita. Sebab apa? Sorry to say, ini agak biological ke apa. Wanita ni dia boleh multitasking tahu. Dia boleh banyak sekali. Dia boleh duduk kat rumah depan tu komputer, dia boleh masak, dia boleh buai anak, dia boleh washing machine on, dia boleh fikir menu apa nak masak, dia boleh ni kan sayur. Itu wanita. Saya istimewa. sekali lagi saya kena akur. Babi, dan di lantaran itu juga saya rasa bertepatan dan melihat pada pengorbanan yang ada pada seorang wanita itu, diraikan mereka ini di dalam satu sambutan, dan dengan itu tema yang dipilih ialah raikan kegemilangan. Saya rasa yang kegemilangan itu adalah wanita lah.
Kegemilangan wanita. Sebab kita tu semua hari wanita. Segala-gala hari tu adalah wanita. Apa antara aktiviti pada hari sambutan? So hari tu insyaAllah kita akan mengada bermula daripada 8 pagi. Tempatnya, venue-nya di Putrajaya Convention Center. Bermula daripada 8 pagi, insyaAllah kita akan ada forum bicara wanita. Dan tajuknya juga mencuitkan sikit, iaitu Wanita Gemilang Penjana Peradaban Cemerlang. Wah, mouthful. Tapi kita ada tiga speakers yang akan membawa tajuk tersebut. Dan sehingga ke majlis makan tengah hari. Dan perasmiannya sebenarnya bermula tengah hari. Jadi 2:30 tu mula ketibaan tetamu. Dan tetamu kehormat kita yang amat berhormat, Perdana Menteri. Sebenarnya kita menunggu-nunggu apa agaknya announcement, pengumuman yang akan dibuatkan. Seperti satu tadi daripada Zaliha mengatakan, women ni ada dua kan, wanita berkejaya dan juga wanita yang di luar sana yang menunggu apa lagi yang terbaik yang akan diumum. Selepas itu insyaAllah kita akan ada pelantikan, itu highlight. Jadi Zaliha dan Zaliha jangan tanya tau siapa-siapa pelantikan, sebab itu adalah majlis perundingan penasihat wanita. Kita revivekan semula. Dulu ada Nasiwit, tetapi sekarang ni kita merasakan, sebab saya di kementerian ini memang saya mempengerusikan banyak majlis, tapi majlis wanita tu tak ada. So saya rasa macam tak berapa lengkap kan. So saya kata wujudkan majlis wanita, khususnya kita nak mendapatkan pendapat kita inklusif ya. Ini adalah inclusiveness. Kita nak mendapatkan sebanyak mungkin pendapat untuk menentukan hala tuju di mana wanita Malaysia sekarang hendak pergi. Sekarang kita dah pencapaian tu semua dah ada. Sekarang kita nak tahu what next ya, di mana apa lagi wanita Malaysia ni kita perlukan, yang mungkin dirasakan ada kepompongan. Dan ada satu masanya saya pernah menerima banyak maklum balas mengatakan bahawa saya tak berapa sangat melibatkan young professionals, wanita muda ni. Jadi sekarang ini insyaAllah dalam majlis tu ada beberapa wanita muda yang insyaAllah mereka boleh menyuarakan melalui satu majlis yang dikhususkan supaya mereka boleh mengutara apa saja pandangan. Dan pada masa yang sama mungkin saya juga mohon daripada ahli majlis, sebab ahli majlis ni pelbagai peringkat umur, usia, pengalaman, bangsa dan sebagainya, semua mix sekali, untuk kita melihat kembali kepada dasar-dasar kita. Pelan tindakan mungkin dah lapuk dek masa dan sebagainya yang mereka hendak mereka nak sesuatu pembaharuan. Dan pada masa yang sama jangan lupa tahu peranan kita di pesada antarabangsa. Sebab Malaysia ni kita tak boleh di dalam pelindungan atau kepompong kita sendiri, kita kena meluaskan. Dan sebenarnya bila saya pergi ke persidangan dan sebagainya di luar negara, kan baru-baru ini di Sao Paulo, Malaysia pula mendapat award, bermakna ini adalah masa yang terbaik untuk kita betul-betul melihat Malaysia ni di mana. Kita selalu ingat mungkin kita tidaklah setaraf, setanding dan sebagainya. Kita selalu fikir macam tu. Tapi bila kita keluar, kita melibatkan diri, boleh tahan juga kita ni. Jadi di situlah kita dapat membuat penilaian dan ukuran. Dan sebenarnya kalau ikut dari segi kementerian, ikut dari segi dasar-dasar yang ada, boleh dikatakan wanita Malaysia ni bertuah. Dan dalam masa berapa dekad kita dah dapat mencapai banyak daripada yang kita hasrat. Dalam pendidikan saja, Zaliha, dahulu kan tak ramai wanita dahulu. Saya ingatlah zaman arwah mak saya, dia kata anak gadis tak perlu ke sekolah, sebab priority kepada anak lelaki, breadwinner, konsep tu. Tapi sekarang banyak terbalik, ke universiti. 70%.
di universiti. Kadang-kadang tertanya pula lelakinya di mana. Mungkin dia buat bisnes Datuk Seri. Kita tangguhkan sekejap sebab kita beri ruang nak ada pemanggil ni. Wanita juga ni hari ni. Wanita. Kita Adakah beri wanita akan last terus memenangi kepada kuis hari kebangsaan kita? Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Puan Rahmah ya? Ya. Okey, terus nyanyikan beberapa rangkap untuk lagu Sehati Sejiwa. Silakan. Saya cuba Silakan. Silakan. Demi tanah yang bertuah, taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah pertiwi. Dari utara selatan, juga timur ke barat, turut gagah Sabah Sarawak, sehati sejiwa. Okey. YB senyum maksudnya betul lulus. Okey, jangan letakkan telefon terus berurusan dengan produksi. Terima kasih. Cukup lengkap, lelaki seorang, perempuan seorang yang bertanding pagi ni. Seimbang, Baik, seimbang. Okey. Datuk Seri. Oh, ini bertanding. ada quiz. Kita ada kuis. Dapat menang voucher kalau nyanyian tu disukai juri. Tapi sebenarnya untuk menyemarak kesemangat Hari Kemerdekaan. Baik YB, untuk persidangan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Siapa sebenarnya akan menghadiri sambutan ini? Kita memang satunya kita jemput daripada wanita-wanita yang banyak menyumbang kepada negara. Kita jemput sekali. Pada masa yang sama semua NGO wanita dan kita juga jemput. Tapi pada hari itu memang lelaki dan wanita. Sebab kita nak pembuat dasar pun ada bersama. Kita hendak semua masyarakat sebenarnya melihat. Sebab di situ seperti saya katakan pameran itu sangat informatif. Sebab dia menunjukkan perjalanan dan sekarang ni setakat mana dan apa pula KPI saya. KPI ni bermakna tak di dalam tunnel tapi KPI itu di luar tunnel yang saya mesti capai. Jadi nak menunjukkan bahawa perjalanan kita sebegitu rupa. Jadi kita jemput pembuat dasar, administrators, saya difahamkan semua. Kita jemput menteri, kita jemput KSU, kementerian, kita jemput swasta, NGO, perwani yang kita set up kan, perwani, kita jemput MPWK, Majlis Pembangunan Wanita peringkat parlimen, politik dan sebagainya. Orang ramai semua boleh masuk. Orang ramai. Sebab itu kita terbuka. Jadi saya harap lepas menonton ni silalah datang beramai-ramai. Kita mengadakan di PICC Putrajaya Convention Center tu dan kita berharapkan dalam 3,000 orang yang akan hadir. Di situ ada pameran, ada jualan. Lepas tu di situlah kita akan mengumumkan ahli majlis yang insya-Allah yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri yang akan menyampaikan watikah. Dan satu lagi sebab pelantikan juga kepada kursi kepimpinan wanita yang kementerian ini wujudkan di UKM. Jadi Women Leadership Chair nama dia. Memang khusus dari segi akademik ya, untuk melihat dari segi membuat kajian, penyelidikan mengenai wanita. Peluang banyak sebenarnya kat Malaysia dan juga tanya kepada Datuk Seri juga portfolio semua yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Jadi jemputlah beramai-ramai. Bersama PICC tarikhnya 24 Ogos 2015. Kita awalkan sebab itu tarikh yang amat berhormat Perdana Menteri yang dapat bersama kita. Apapun sekali lagi kita ucapkan tahniah Dr. Sri dan juga kita pasti wanita hari ini berbangga sekali kerana menjadi seorang ibu yang sangat membantu semua wanita-wanita di Malaysia ini dan kami mewakili lelaki mengucapkan terima kasih kerana tanpa seorang wanita. Saya ibu dan nenek. Campur satu lagi. Tahniah. Terima kasih Datuk Sri.